Okay. Macam saya dulu ambil subjek waktu saya degree in biomedical engineering dekat UM. So kita orang ambil human system 2 semester. Semester 1 ada human system 1, semester 2 ada human system 2. Okay. So yang ajar tu pula ialah betul-betul lecturer from medical faculty. Sebab kita orang faculty engineering kan, kejuruteraan. Tapi yang ajar untuk subjek ni lah doktor perubatan daripada fakulti perubatan, medical faculty. So agak detail lah diorang ajar. Okay. So tapi sebab kita walaupun kita background biomedical engineering, kamu biomedical electronics engineering, tapi in terms nanti bila bila kamu SEM 4, SEM 5, kamu mula belajar subjek specialized. Okay, specialized kamu apa? Diagnostik Okay, so diagnostik, in order kamu nak belajar alat-alat diagnostik, kita kena tahu alat diagnostik tu digunakan untuk sistem mana, macam mana alat tu berfungsi dan apa yang dia capture signal daripada badan. Okay, that's why kita kena tahu function ataupun basic tentang sistem badan manusia atau human system. Okay, untuk chapter 1, kita tengok medical terminology, level of structural organisation dan maintaining life and homeostasis. Okay. So medical terminologies, macam saya cakap, waktu saya belajar dulu dia tak panggil human system. Dalam saya punya sleep exam, subjek dia ialah anatomy and physiology of human. Okay, human anatomy and physiology. Okay, maksud dia ialah anatomi dan fisiologi badan manusia. So apa dia anatomy? Apa dia fisiologi? Okay, so kalau kita sebut anatomy tu ialah keywords dia ialah shape and structure. Okay, so anatomy ialah the study of the shape and structure of the human body and its parts. So including how structures develop, their microscopic organization, the relationship of one structure to another, and how structure and function are interrelated. So that is anatomy. Anatomy tu tentang bentuk, structure. Okay, contohnya anatomy of the, okay, yang paling simple lah, anatomy of the lung, paru-paru. Okay, so kalau kita cakap anatomy of paru-paru tu, dia menceritakan tentang macam mana bentuk paru-paru. Okey, ada 2 paru-paru, left and right lung. Okey, lepas tu paru-paru kanan ada 3 lobe, 3 bahagian, paru-paru kiri ada 2 lobe, 2 bahagian. Okey, so bentuk paru-paru tu dia macam sponge. Paru-paru manusia sama je macam, pernah makan tak paru lembu? Paru goreng ke kan? Pernah makan? Pernah? Pernah. Nah, so dia macam sponge kan, macam berlubang-lubang kan. So sama juga dengan paru-paru manusia. So that is anatomy. Bentuk, shape, struktur dia macam mana. Okay, kalau physiology, physiology is the scientific study of the functions or process of living things. It's the study of how the parts in anatomy work, what they do and why. Anatomy and physiology are interrelated because structure influences function and function affect structure. Okay, so physiology is function or process. Okay, saya contoh sikit lah. So kita ada 2. Okay, human. Okay, human body. Okay, kita nak belajar tentang anatomy and physiology. Okay. So anatomy ni tentang shape, bentuk, okay, structure. Kalau physiology dia tentang function. Okay, macam saya cakap tadi, kalau kita belajar tentang lung, okay, contoh saya bagi lung. Okay, macam mana bentuk lung? Ada lung, paru-paru ada 2 lah, paru-paru kanan dan kiri. Okay, so this is lung. So kalau anatomy kita akan belajar tentang macam mana bentuk lung. Okay, bentuk yang belah kiri ni, paru-paru lung belah kiri ni akan ada lengkuk kat sini sikit. Sebab kat sini terletaknya jantung. Okay, tu semua shape and structure. Structure dia macam bentuk sponge. Kalau physiology dia tentang function and process. Okay.
Function tu fungsi lah. Okey, lung untuk apa? Bernafas, pertukaran udara, oksigen masuk, karbon dioksida keluar dan macam mana proses pertukaran gas. Okey. So tu ialah fisiologi. Beza antara anatomi dan fisiologi. Okey. Ada yang tak dapat masuk lagi ke? Tak eh? Macam bunyi tenton. Okay, next. Apakah dia biology? So biology is the study of life and living systems. Macam kita belajar biologi kan kat sekolah. So kalau biologi tu, kalau kat sekolah mesti kita akan belajar berkaitan dengan benda hidup. Kan, sama ada kita akan belajar tentang manusia, ataupun tentang haiwan, ataupun tentang tumbuhan. Itu ialah apa konten atau apa yang ada dalam biologi. Kita belajar tentang benda-benda hidup. So examines the structure, function, growth, origin, evolution and distribution of things. Okay, next, homeostasis. Homeostasis describe the body's ability to maintain relatively stable internal conditions, okay, even though the outside world is continuously changing. Homeostasis means staying the same or unchanging. So badan manusia dan haiwan, tumbuhan, benda hidup semua, okay, tapi ni dia fokus kepada manusia lah. Badan manusia kita ada kebolehan untuk maintain stable internal condition. Contohnya, sebab tu dia kata homeostasis means staying the same or unchanging. Badan kita akan maintain sama walaupun kita masuk dalam peti sejuk beku. Okay, contohnya kita masuk dalam bilik mayat sejuk beku, ataupun kita masuk dekat kalau kamu pergi 96 Mega LYC tu dia ada tempat sejuk beku, bukan sejuk beku, tempat yang suhu sejuk dia simpan daging, ikan, sayur tu kan. So contohnya walaupun orang tu bekerja dalam tempat sejuk ataupun orang tu bekerja di tengah panas, tetapi keadaan badan manusia pandai, dia akan maintain walaupun orang bekerja dalam tempat sejuk dengan orang yang bekerja kat tempat panas, suhu badan kita akan maintain sama. Okay, berapa suhu badan normal manusia? 6. Normal is 36.9, okay, 36.9. Kalau suhu badan kita 37.5, itu dah dikategorikan, dikatakan demam. Okay. Tapi macam kita nak masuk kedai sekarang, kita letak dahi kan, kadang-kadang dapat 35, 34, betul ke tu? Tak. Sebab kadang-kadang yalah bila kita baru keluar dari kereta, aircon hala ke muka, sejuk lah kan kat dahi tu. So bila kita scan dapatlah 35 kan. Tapi yang lagi accurate sebenarnya, kalau kita, untuk kita orang dewasa, okay, kalau accurate sebenarnya kalau kita measure dekat bawah ketiak, armpit. Okay, bawah ketiak. Okay. Sebab kalau dekat bahagian dahi ke tu, sebab dia bahagian yang terbuka kan. Jadi bila bahagian yang terbuka tu kita expose kepada environment, itu yang menyebabkan suhu kita ralat lah, orang kata ralat. Tapi sebenarnya suhu badan kita masih 36 lebih. Okay. So tapi kalau sebab tu kalau kita pergi klinik kan, doktor biasa nak lagi accurate, dia ambil suhu kat telinga. Okay. Ataupun dia ambil suhu bawah ketiak untuk orang dewasa. Okay, lepas tu homeostasis ni juga, okay, body's ability to maintain stable internal condition. Sebab tu contoh dalam usaha nak maintain suhu badan kita normal around 36, okay, kalau kita masuk tempat sejuk, apa badan kita buat? Okay, contoh menggigil. Kenapa menggigil? Sejuk nak buang air. Sejuk. Okay, badan kita menggigil sebab bila badan kita menggigil, otot-otot kita vibrate. So bila otot vibrate, dia akan menghasilkan haba. Bila kita menggigil kan badan kita bergegar. So bila otot kita vibrate, badan akan menghasilkan haba untuk maintain 37 lah, 36.9, 37 degree Celsius tu. Lepas tu bila masuk tempat sejuk, kadang-kadang kita rasa kita punya bulu roma menaik kan, bulu roma naik. Sebab bulu roma tu, bila bulu roma kita tegak,
dia akan memerangkap haba. Okey, dia akan memerangkap haba dekat permukaan kulit. Okey. Lepas tu Madam, katalah ya. Madam ada pelajar nak masuk. Ada nak masuk Mana tadi? Sekejap. Dah masuk dah? Dah Madam. Dah, seorang lagi tak ada. Mana tadi? Okay. So lepas tu homeostasis ni juga kita boleh kaitkan kalau macam contoh kita pergi naik basikal ataupun kita bekerja tengah panas, kita berada di tengah panas, macam mana keadaan badan kita? Berpeluh. Berpeluh. Berpeluh tu ialah tindak balas badan dalam usaha untuk melakukan homeostasis. Sebab bila kita berpeluh, peluh tu akan mengeluarkan haba dari badan. Jadi suhu badan kita akan maintain 37 degree Celsius. Okay. Tapi biasanya kalau kita ambil termometer, kalau kita cek suhu kita 37.2, 37.3, tu biasa kalau orang kata dedah, tahu tak dedah? Tahu. Dedah tu yang macam kita dah mula rasa tak sedap badan kan, tapi belum demam, tapi pre-demam lah. So itu ialah homeostasis. Sebab demam tu disebabkan oleh kebiasaannya, disebabkan oleh ada benda asing dalam badan. Contoh benda asing tu macam virus, kadang-kadang kita demam sebab selsema kan. Bila ada benda asing dalam badan, badan kita melawan, sel darah putih dihasilkan dengan banyak, melawan benda asing tersebut, menyebabkan suhu badan meningkat. So sebab tu kita demam. Sama juga macam sekarang ni orang sibuk pasal vaksin kan. Kebanyakan orang kata after divaksin memang akan macam banyak orang kata dia orang demam. Demam selepas vaksin tu disebabkan bila kita inject vaksin, dia akan, maksud dia properties vaksin tu sama ada dia guna, kalau Pfizer dia guna mRNA virus, kalau Sinovac dia guna virus yang dilemahkan kan, virus yang dimatikan atau dilemahkan, dia introduce virus tu ke dalam badan. Jadi badan kesan ada benda asing virus, badan akan lawan virus tu. Badan akan lawan benda asing yang dikenalkan oleh vaksin tadi. Sebab tu badan kita ada certain orang dia akan demam, badan dia bertindak balas, bekerja melawan benda asing yang dikenalkan itu. Okay, tu maksud homeostasis. Badan kita akan sentiasa berusaha untuk maintain condition yang optimum. Okay, kemudian next. So untuk terminologies, ada 4 ni lah, 4 kamu kena tahu. Okay. So kalau anatomy physiology, hafal yang atas ni je, tak perlu hafal kot. Just tahu anatomy lah, shape and structure. Kalau test ke final ke, saya akan marking based on keywords lah. Okay, ada keywords shape, structure, dapat markah. Sama juga physiology pun based on keywords. Okay, this is biology and homeostasis. Okay, next. Okay, dalam human system juga dia akan biasa kita jumpa words anatomical position. Okay, anatomical position is when the body is erect and facing forward with arms at the sides. Okay, the palms tapak tangan and toes are directed forward. Okay, kita mesti standing erect, face forward, arm at sides, palms directed forward dan toes directed forward. Okay, kenapa anatomical position ni penting? Sebab anatomical position ni penting supaya, let's say kita pergi klinik. Kita pergi klinik, kita cakap kita sakit bahagian mana, contohnya bahagian lutut, kaki kan, kita cakap. Lepas tu doktor pun tulis lah, doktor tulis apa masalah. Lepas tu dia refer ke hospital, ke pakar, contohnya ke doktor lain, doktor pakar. So doktor pakar baca report tu. So dalam keadaan anatomical position ni ialah maksud dia dalam medical, apa-apa report yang ditulis mestilah dalam keadaan patient tu anatomical position. Supaya bila doktor lain ataupun sesiapa orang lain baca apa yang doktor tu report ke tulis, dia boleh faham apa yang doktor tu maksudkan. Okay. Contohnya contohnya katalah dia kata
dekat ada masalah ataupun ada ketulan, contohnya ada ketulan pada lengan bahagian depan. Okay, dekat arms bahagian depan. Okay, jadi doktor lain yang baca automatically akan faham arms bahagian depan tu ialah bahagian dalam ni. Maknanya kalau arm kita tu bahagian dalam ni. Okay. Sebab dia refer kepada anatomical position yang sama. Kalau dia kata ada masalah, ada ketulan, dia kata ada ketulan dekat at the back of the arm. So doktor lain baca dia faham at the back of the arm tu bahagian belakang sini. Okay, sebab dia refer kepada posisi badan yang sama. Right? Okay, next. Planes and sections of the body. Planes ni macam nak cakap planes and sections ni, ayat ni berguna kalau dia referkan patient punya x-ray. Okay, patient punya x-ray. Contoh. Okay, patient tu ada dia buat MRI ataupun dia buat CT scan dekat kepala. Okay, lepas tu keluarlah gambar kan, gambar hitam putih yang gambar otak kan, gambar otak hitam putih. So yang buat kerja, yang scan tu biasa radiologist. Okay, lepas tu dia dah dapat result, dia bagi kat doktor yang, contohnya doktor neurosurgery, pakar otak kan. Okay, so dekat gambar tu dia tulis the sagittal plane of the patient. Maksud dia menunjukkan bahawa gambar tu diambil dalam keadaan macam ni. Dia scan dalam keadaan macam ni. Maksud dia bila dia potong, dia anggap macam bila dia potong kepala kepada dua bahagian, bahagian yang dia view tu ialah bahagian macam tu. Okay, berbanding kalau dia kata this is the coronal plane view. Menunjukkan bahawa diibaratkan macam dia potong kepala macam ni. Lepas tu dia tengok view macam tu. Okay. So ni penting untuk bila kita buat imaging, pengimajan. So the sagittal plane is a lengthwise cut that divides the body into right and left portions. So kalau dia kata sagittal plane, ialah dia anggap macam kita potong badan tu kepada dua bahagian, iaitu kanan dan kiri. Okay, korang bayangkan manusia tu, otak kita potong tengah. So apa yang kita nampak itulah view-nya. Itu kalau view from sagittal plane. Okay. Kemudian kalau transverse plane. Transverse plane cut across the body horizontally to divide it into superior and inferior portions. Okay, so kalau jumpa words transverse plane, contohnya CT scan brain, dalam dia kata this is the transverse plane view. Lebih kurang macam dia potong brain ni kat sini, anggaplah macam dia potong kat sini. So apa yang dia nampak tu ialah the transverse plane view. Okay. Last sekali, frontal or coronal plane. Okay, frontal or coronal plane divides the body into anterior and posterior portions. Anterior is depan, posterior is belakang. Okay, so kalau kamu ada notes, boleh catatlah. Anterior depan, posterior belakang. Kalau ni superior, transverse tadi, superior atas, inferior bawah. Inferior bawah atau ke dalam. Superior is atas atau lebih ke permukaan. Okay. So kalau dia kata frontal view of the brain, lebih kurang macam dia diibaratkan macam kita potong brain tu kepada bahagian depan dan belakang. Okay. Okay, next. Directions. Directions ni berkaitan dengan plane tadi. Ni yang saya cakap tadi lah. Okay, bila kita potong badan, bila kita transverse tadi. Transverse ni atas dan bawah kan. Transverse atas bawah, coronal depan belakang, sagittal kiri kanan. Okay. Kalau kita potong ke transverse plane, dia akan guna ayat superior dan inferior. Okay, superior is above another portion or closer to the head. Inferior is below another part or closer to the feet. Okay, ayat dia macam ni. Ni biasa dia nak bandingkan. Okay, dia nak bandingkan dia nak bandingkan lokasi. Okay, contohnya dia nak bandingkan antara, kita try bandingkan antara telinga dengan chin. Okay, telinga dengan dagu, chin.
So ayat yang kita akan jumpa ialah the ears are superior to the chin. Maksud dia telinga ni lebih atas berbanding chin. Ataupun kalau ayat inferior dia akan cakap the chin is inferior to the ears. Okay, the chin is inferior to the ears. Maksud dia chin ni berada lagi bawah daripada telinga. Itu maksud ayat dia. So kalau biasa terms ni dia guna dekat report lah. Macam saya cakap tadi, doktor ni check, okay, dia tulis apa-apa problem. Bila dia refer kat doktor lain baca. Okay, biasanya macam, okay, dia buat ayat macam ni lah. Katalah ada macam ada, dia rasa ada macam yang paling senang ada benjolan lah. Okay, katalah ada benjolan dekat peha. Okay, dekat bawah kulit ada benjolan. So pergi kat doktor, doktor akan buat report ada something dekat superior to the knee. Superior to the knee maksud dia berada atas daripada lutut. Okay, itu maksud dia. So, dia akan guna ayat atas dan bawah. Yalah, contohlah, katalah contoh tu ketulan tu dekat lengan kan. Okay, dekat lengan. So macam mana dia nak buat ayat okay, ada ketulan ataupun ada something dekat bahagian lengan atas, lengan bawah. So tak tahu lengan atas, lengan bawah tu yang mana kan. Jadi kalau macam tu, katalah dekat lengan atas ni dia akan buat the problem, okay, ataupun macam ketulan ke apa yang dia detect tu superior to the siku kan. Superior to siku lupa pula. Ankle. Elbow. Superior to the elbow. Okay, ataupun dekat lengan bawah ni the problem is inferior to the elbow, berada di bawah siku. Okay. Alright, lepas tu kita bezakan antara anterior dan posterior. Anterior is depan, superior is belakang. Okay, anterior is toward the front surface, posterior is toward the back. Dan kita ada medial dan lateral. Medial macam nama dia, medial, ke tengah, toward or nearer the midline of the body. Lateral is toward or nearer the side, away from the midline. Okay, contoh kalau kita compare hidung dan telinga. Okay, ayat dia biasa nose is medial to the ears. Maksud dia nose lebih ke tengah berbanding ears. Okay, kalau kita nak buat ayat untuk telinga, the ears are lateral to the nose. Maksud dia telinga lebih ke tepi berbanding dengan nose kat tengah ni. Okay, itu maksud dia. Okay, medial tengah, lateral ke tepi, anterior depan, posterior belakang, superior atas, inferior bawah. Okay. Alright, boleh so far? Boleh. Okay, kalau apa-apa nak tanya, boleh tanya je. Okay, just on mic, boleh interrupt saja tengah tanya. Okay, next. Kita masuk subtopic 1.2. Okay, level of structural organization. Sekejap ya. Sekejap, baca apa? Baca WhatsApp dekat grup Mara jap. Okay. Okay, level of structural organization. Okay, ada level of structural organization ni kita akan tengok dari macam mana kita daripada sebelum kita jadi seorang manusia. Okay, seorang manusia yang berapa? 50 kg, 60 kg ni, daripada apa unsur-unsur yang membentuk kita menjadi seorang manusia. Okay, so kita akan belajar daripada sekecil-kecil level sehinggalah ke level paling besar, paling tinggi, iaitu menjadi itu seorang manusia lah. Okay, kita ada 6 level of organization. The first one is chemical level, cellular level. Chemical level tu ialah unsur-unsur dalam badan. So bila unsur-unsur tu bersatu, dia membentuk sel. Okay, contoh sel apa? Sel kulit, sel-sel dekat organ. Okay. So bila sel-sel yang sama dia bergabung membentuk tisu. Okay, tisu yang sama bergabung membentuk organ. Okay. So organ yang mempunyai function yang sama
Bila dia bergabung, dia membentuk sistem. Contohnya paru-paru, hidung, trakea, itulah organ yang berlainan, dia bergabung membentuk sistem pernafasan. Okay. So sistem, ada 11 sistem badan kita, 11 sistem bergabung menjadikan kita organism level. Okay, organism tu ialah organisma hidup lah. Contoh 11 sistem respiratory pernafasan, sistem digestif makanan, sistem kardiovaskular, sistem jantung. Okay, 11 sistem tu bergabung membentuk organism. Alright. So kita tengok dulu the first level of structural organization. Okay, kejap 3 minit jap. Okay, kita sambung. Sorry anak saya bangun jap tadi. So hantar dekat bilik sudah tidur. Okay, so level of structural organization, the level paling halus, paling kecil, paling asas dalam badan manusia ialah chemical level. So chemical level ialah the interactions of atoms and their combinations into molecules. So molecules contribute to the makeup of a cell, which is the basic unit of life. Okay, so atom dalam badan kita ada atom, ada molekul, semua benda-benda unsur-unsur dalam badan dia akan dalam dalam level chemical, okay, asas-asas yang membentuk manusia. So apa contoh chemical level yang kamu boleh fikirkan? Dalam badan kita ada unsur apa? Cepat, ada unsur apa dalam badan? Sodium. Sodium, betul. Sodium lagi. Tulang dibentuk oleh apa? Kalsium. Okay, good. Kalsium. Okay, lepas tu apa dalam badan kita ada air. Air tu daripada apa? Hidrogen. Okay, ada hidrogen, oksigen yang membentuk H2O kan. Lagi apa lagi? Zinc. Zinc, okay, betul. Lagi? Magnesium. Magnesium, okay, good. So tu semua ialah contoh chemical level, okay. Walaupun benda-benda tu dengar macam kimia kan, magnesium, kalsium semua dengar macam, kalau kita belajar kimia kita akan belajar unsur-unsur tu kan. Tapi unsur-unsur tu semua ada dalam badan manusia. Sebab tu kita biasa dengar, okey, kena ambil minum susu, ambil kalsium sebab kalsium membantu pertumbuhan tulang, menguatkan tulang. Lepas tu zinc, zinc membantu pembentukan sel-sel baru. Okey. Lepas tu kena minum banyak air. Air ialah H2O, hidrogen. Hidrogen dan oksigen. Okay. So the level yang paling kecil ialah chemical level. Okay, kemudian so chemical-chemical tersebut bergabung dan pergi ataupun membentuk cellular level. Okay. So apa dia cellular level? Cellular level ialah cells which is the basic living unit of life. So based on facts, estimates indicate that there are about 100 trillion dynamic living cells in the human body. 100 juta, trillion kan? 100 juta, billion is 100,000 juta, trillion is 100 juta. Okay. So sebab sel tu sangat kecil. Okay, apa contoh sel yang boleh kamu sebutkan? Sel apa? Goblet cell. Yes, goblet cell berada di kulit. Lagi? Hemoglobin. Ada tak?
Hemoglobin betul, sel darah, hemoglobin. Good. Lagi? Pernah tak sains lu buat eksperimen, korek sel kat pipi nak tengok bentuk sel? Ada. Epidermis cell. Sel pipi. Apa tadi? Epidermis cell. Epidermis sel, betul, sel kulit kan. Lepas tu sel-sel saraf yang tengah bekerja sekarang ni, bila saya tanya soalan kamu berfikir, itulah sel-sel saraf. Lepas tu kamu duduk rumah masing-masing kan, kalau kat kelas biasa saya suruh kamu cubit kawan sebelah rasa sakit. So itu ialah sel-sel saraf yang menghantar rasa sakit daripada yang proses lah. Bila orang cubit kita rasa sakit. Okay. So itu ialah cellular level. So kalau orang yang menghidap kanser tu ialah apabila sel-sel ni tumbuh bukan pada tempat sepatutnya. Okay, sel-sel tu menjadi abnormal. So dia akan abnormal, dia membiak lagi banyak abnormal membentuk sel-sel kanser. Okay. Lepas lagi satu. Pernah dengar tak kalau orang yang ada tumor atau ketumbuhan, tumor ni ada dua, satu benign, satu malignant. Malignant yang membawa kepada kanser. Benign ialah tumor tu dia just tumbuh, lepas bila kita buang dia tak jadi kanser, dia bukan kanser. Okay. So kadang-kadang pernah dengar tak kadang-kadang orang tu ada tumor ketumbuhan lah, tapi tak sure lah sama ada benign atau malignant kan, tak kisah. So dia ada ketumbuhan kat perut contohnya. Okay, lepas tu bila buang, dalam tu ada macam rambut, ada macam struktur macam rambut lah, struktur macam kuku lah. Tapi lepas tu kalau Melayu mesti kata macam kena buatan orang kan. Tapi dari segi sains, logik tak benda tu? Tumor tu dekat perut, bila kita buang tumor tu, bila belah tumor tu nak tengok apa dalam tu, ada macam struktur macam rambut, struktur macam kuku, logik tak? Logik. Kenapa kalau logik, kenapa kamu kata logik? Ke memang betul kena buatan orang? Kalau kita pergi bomoh ke perubatan kampung, dia kata kena buatan orang ni kan. So yang lain, apa kamu rasa? Yang lain ada tak ni? Ada. So apa komen kamu? Cepat, ada tak ni yang lain? Okay, dia sebenarnya logik lah. Kira macam logik. Kenapa? Sebab apa tu? So tumor ni ialah macam saya cakap lah, tumor ni ialah kanser yang tumbuh bukan pada tempat yang sepatutnya. Okay. Sebab tu logik lah, sepatutnya katalah dekat perut kan, sepatutnya dia membentuk sel perut. Tiba-tiba dia tumbuh membentuk sel rambut. Sebab tu jadinya ketumbuhan bila buang ada macam rambut, kuku kan. Dia memang tumbuh tapi dia bukan tumbuh pada tempat yang sepatutnya. Okey, sambung. Level yang ketiga tinggi. Okey, beberapa sel akan bergabung dan menjalankan tugas yang sama. Dia akan membentuk tisu. Okey, tissue level is the level untuk cells with similar structure and function are grouped together as tissues. Okay, all of the tissues of the body are grouped into 4 main types: epithelial, connective, muscle and nervous. Okay. So, apa contoh tisu dalam badan? Tisu apa? Tisu otot. Tisu otot. Okay, good. Okay. Tisu penghubung. Tisu penghubung. Okay, betul. Boleh. Tisu penghubung lagi. Tisu penghubung tu macam tendon. Okay, muscle tissue is tisu otot, kawan-kamu sebut. Muscle tisu penghubung ialah tendon, ligamen, dia menghubungkan muscle ke otot. Okay, dia menghubungkan muscle ke otot, dia menghubungkan muscle ke tulang. Dan ada juga dia menghubungkan tulang ke tulang. Okay, apa lagi? Tisu rambut. Kan? Tisu apa lagi? Tisu kulit. Okay. Itu semua ialah tisu level. Okay, so beberapa tisu yang sama ni bila dia bekerja bersama, dia akan membentuk organ. So organ level comprise of 2 or more tissue types
that together form a more complex structure and work together to perform one or more functions make up organs, the next higher level of organization. So beberapa tisu akan membentuk organ. Okay, apa contoh organ? Cuk, terus sebutkan contoh organ. Jantung. Jantung, good. Lagi? Ginjal. Steroid. Apa? Ginjal. Ginjal, okay. Kidney, okay. Lagi? Kulit. Kulit, okay. Boleh organ. Okay, kulit ialah the largest organ yang terbesar dalam badan. Okay, organ terbesar dalam badan is kulit. Dia terletak di seluruh badan kan. So itulah organ terbesar lah. So kulit is organ. Okay. Okay, next. System level. Okay, so beberapa organ yang sama, dia akan bekerja membentuk sistem. So system level, a body system consists of several organs that work together to accomplish a set of functions. Okay. Macam kamu sebut tadi ginjal. Okay, ginjal apa kidney. Okay, kidney dia bekerja bersama dengan pundi kencing, ureter, semua saluran kencing dan membentuk sistem urinary. Okay. Lepas tu kat sini gambar ni kita ambil contoh usus. Okay. Small intestine, large intestine, stomach. Okay, daripada mulut, mouth. Okay, esophagus yang kita telan pergi ke stomach. Small intestine, large intestine keluar kat rectum. Okay, organ-organ ni bekerja bersama membentuk sistem digestive system, sistem pemakanan. Okay. So next, so all the system ada 11 sistem dalam badan membentuk kita, the human. So the most complex of all the level is the total organism, which is made up of several systems that work together to maintain life. So there are 11 major organ systems in the human body, each with specific functions. Okay, jom sebutkan apa dia 11 organ tu. Oh, sorry, 11 organ, 11 system. 11 organ system. Blood System apa? circulation. Okay, blood circulation system dia panggil cardiovascular. Okay, cardiovascular tu, cardio is jantung, vascular is blood vessel. So sistem jantung dan blood vessel bekerja bersama. So betul, cardiovascular system. Okay, lagi? Sistem endokrin. Yes, endocrine system, sistem hormon yang menjadikan kita ciri-ciri kewanitaan dan kelelakian. Tapi tu bukan satu-satunya ciri tugas endokrin. Okay, itu yang paling utamalah yang menampakkan perbezaan antara lelaki dan wanita. Tapi endokrin system juga mengawal rasa lapar, mengawal rasa kenyang, mengawal rasa mengantuk. Itu semua endokrin system. Okay, good. Lagi? Limfa. Sistem limfa. Okay, lymphatic system. Betul. Lagi? Perkumuhan. Sistem perkumuhan. Okay, sistem perkumuhan, urinary system. Okay, lagi? Makan sistem apa? Pernafasan. Okay, pernafasan, respiratory system. Good. Makan? Digestive. Yes, Pencernaan. system. Pencernaan dan makan tu sama, digestive system. Okay, lepas tu kita berfikir menggunakan otak, tulang belakang semua tu dia membentuk sistem apa? Saraf. Sistem saraf. Betul? Sistem saraf atau nervous system? Nervous system. Okay, yang membezakan antara lelaki dan wanita, sistem apa? Pembiakan, sistem apa? Reproduction. Yes, reproduction system. Okay, lepas tu yang membuatkan kita boleh berdiri, duduk semua ni sistem apa? Skeletal system. Skeletal system. Lepas tu apa lagi? Muscle system. Pasal apa lagi yang tak sebut? Dah 10 dah. Lagi satu dah. Apa dia? Integumen. Apa dia? Sistem integumen. Integument system. Yes. Okay, integument system. Betul. Sistem kulit kan? Okay, good. Cukuplah 11. Okay, very good. So kita conteng sikit lah. Kita buat note sikit.
Okay. So kita ada nombor satu apa? Nombor satu kita ada, Allah, kurus sangatlah pula. Okay, sistem selular. Cardiovascular. Sorry, saya nak cakap level. Cellular level. Okay, nombor tu bergabung selular membentuk selular ke? Sebelum selular ada lagi yang paling kecil. Chemical. Yes, chemical. Nombor satu is chemical. Good, kamu ingat. Chemical. Okay, nombor dua dia bergabung membentuk cellular. Cellular level. Okay, nombor tiga cellular bergabung membentuk Tisu. yes, tissue level. Okay, lepas tu tissue level bergabung menjadi organ. Jangan confuse tau. Kadang-kadang student dia tertukar antara organ dengan organism. Okay, organism is orang, manusia. Organ ialah organ seketul-seketul tu. Lung, jantung, kidney kan. Okay, organ bersama-sama membentuk sistem level. So 11 sistem tu bekerja bersama membentuk kita sebagai apa? Organism. Okay. So itulah dia. Okay. 6 level of structural organisation dalam badan manusia. Okay. Okay, next. Next nak cerita sikit macam mana badan kita maintaining life and homeostasis. Okay. Okay. So, ni yang saya bagi contoh simple je lah. Okay, this is body temperature. So, apa-apa perubahan pada body temperature akan dikesan oleh nerve receptor. So, contohnya okay, body temperature kita 37. Kita ambil 37 lah senang. So, bila kita masuk tempat sejuk, kita masuk ke ataupun kita pergi kalau dekat Shah Alam ada ICT kan, masuk tempat salji tu kan, tempat salji tu sejuk. Okay, so nerve kita punya saraf, okay, nerve akan kesan suhu menurun, suhu sejuk. So dia akan hantar signal ke brain. So brain pun akan proses, dia kata oh tempat ni sejuk. So dia kena fikirkan cara supaya body temperature kita boleh maintain 37. So dia akan hantar signal ke muscle akan melakukan kerja iaitu muscle akan vibrate atau menggigil supaya menghasilkan haba dan mengekalkan body temperature. Okay. So sama juga, okay, body temperature, lepas tu sekarang pukul 12 kita pergi keluar ke tengah panas sana. Okay, kat rumah saya panas ni kat room 2. Ya, tengah panas sana, lepas tu nerve receptor kesan. Okay, this is panas. Jadi kalau kita biarkan, body temperature boleh meningkat. Jadi dia hantar signal ke brain, kena buat something supaya body temperature kita kekal 37. So brain pun hantar signal ke muscle akan mula mengeluarkan peluh. Okay, muscle dan sel-sel di bawah kulit mula mengeluarkan peluh. So peluh dikeluarkan supaya haba-haba dalam badan keluar melalui perpeluhan dan body temperature dapat kontrol 37 degree Celsius. Okay, itu maksud maintaining life and homeostasis. So homeostasis refers to the constant internal environment that must be maintained for the cells of the body. So homeostasis use hormone to control body conditions. An important aspect of homeostasis is maintaining the volume and composition of body fluid. Okay, selain tu, in order to maintain kita punya suhu badan, okay, macam cuba kamu perasan tak kalau musim hujan, sejuk, kamu minum air jumlah yang sama, macam mana? Kerap pergi toilet ke jarang pergi toilet? Kerap pergi toilet kan? Sebab badan kita musim sejuk peluh tak keluar. So lebihan-lebihan air dikeluarkan sepenuhnya melalui urin.
Okay. Berbanding kalau hari panas, kita minum air yang sama juga 2 liter tapi cuaca panas dan kita buat lagi aktiviti fizikal, naik basikal, jogging. So kita akan dapat perasan yang kita kurang ke toilet. Sebab lebihan air dalam badan dah dikeluarkan melalui perpeluhan. So homeostasis ni selain dia maintain suhu, dia akan maintain juga cecair dalam badan. Okay. Okay, so badan kita, macam mana badan kita boleh maintain homeostasis? Sebab badan kita ada feedback, feedback system. So a feedback system is a cycle of events in which the status of a body condition is continually monitored, evaluated, changed, remonitored and re-evaluated. So ini semua dilakukan oleh badan manusia. Pandai kan badan kita kan? Dia monitor sendiri. Lepas tu dia evaluate. Okay, dia monitor. Okay, ni cuaca panas. So dia evaluate, dia analisis. Okay, cuaca panas kena keluarkan haba lebihan melalui peluh. So dia buatlah kerja. Dia keluarkan banyak peluh. So dia akan monitor sampai mana kena keluar peluh tu. Okay, ataupun kalau cuaca sejuk. Okay, dia monitor, oh badan kita dah pergi ke area yang cuaca sejuk. So dia kata lebihan air kena keluarkan. Okay, lebihan air keluarkan melalui urine. So dia dah buat kerja dia akan remonitor. Okay. So each monitored variable such as a body temperature, blood pressure or blood glucose level is termed a control condition. So any disruption that change a control condition is called a stimulus. So maksudnya badan kita ni akan maintain lah. Okay, akan maintain dalam paras gula dalam darah. Okay. So paras gula dalam darah normal orang berapa? Kalau kita tak makan, bangun tidur orang 4, 5. Okay, so bila kita makan paras gula dalam darah akan meningkat. So bila kita makan tu dia panggil stimulus. Okay, stimulus ni menyebabkan perubahan pada blood glucose level. So components of feedback system, kita ada receptor yang kesan perubahan. Okay, kita ada control center iaitu brain dan spinal cord yang mengawal badan kita. So apa-apa perubahan dia akan proses pada control center dan control center hantar signal ke effector. Okay. So effector ni datang daripada words effect lah. Effector maksud dia yang melakukan kerja. Receptor ni dia kesan perubahan. Okay. Dia lebih kurang macam ni lah. Kalau apa? Kalau polis ke kan, polis tu kalau polis dia ada penyiasat kan, penyiasat tu dia receptor lah, dia observe aja. Lepas tu dia bagi report control center, so nanti akan ada satu team yang akan ambush, tangkap penjahat contohnya, tu ialah effector. Okay, so receptor ni dia kesan perubahan, dia hantar report ke brain, control center, brain akan arahkan mana-mana organ yang berkaitan melakukan kerja supaya badan kita maintain dalam keadaan optimum. Okay, ni receptor receptor. So receptor is a body structure that monitors changes in a control condition and sends input to a control center. So typically the input is the form of nerve impulse or chemical signal. Maksudnya dia macam ni. Okay, nerve receptor ni yang akan kesan perubahan dalam badan. So perubahan ni biasa dalam bentuk dihantar dalam bentuk nerve dalam bentuk saraf. Maksudnya contohnya perubahan cuaca, rasa sejuk, rasa panas, tu semua saraf sejuk, saraf panas yang kesan. Okay. Ataupun input tu dari segi chemical signal. Contohnya bila kita makan serta-merta tak lama dalam setengah jam gula dalam darah akan meningkat. So bila gula dalam darah akan meningkat, pankreas akan kesan. Okay. So maksud dia yang mengganggu kita punya sistem yang kesan sama ada dia kesan daripada segi saraf, dia kesan sejuk, kesan rasa panas, okay, kesan perubahan apa lagi? Perubahan suhu lah biasanya, ataupun dari segi chemical. Chemical tu biasa makan lah, kita makan ke minum air manis ke paras gula akan meningkat, perubahan dari segi chemical. Okay, lepas tu bila dia dah kesan, dia akan hantar signal ke control center. Okay, control center ialah brain. So dalam control center, brain, dia dah sets the range of values within which a control condition should be
maintain. Okay, evaluates the input it receives from receptors and generates output commands when they are needed. So dalam brain, control center dia dah set berapakah nilai-nilai yang perlu maintain oleh badan kita. Okay. Contohnya nerve receptor, okay, dia hantar signal ke brain bahawa cuaca sangat panas. So brain process, brain kata okay, cuaca ni memang betul-betul panas melebihi berapa range yang sepatutnya. So dia hantar signal ke muscle untuk buat kerja. Okay. Sama juga. Okay, kalau reseptor ni sama ada apa tadi, nerve atau chemical kan. Okay, contohnya kita makan dan dah pukul 12 kan. Okay, kita makan, bila kita makan paras gula akan meningkat dalam darah. So dia hantar signal ke brain, brain dapat detect. Oh, paras gula dalam darah dah meningkat. Okay, so melebihi range yang kita perlukan. Jadi brain akan hantar signal ke pankreas supaya pankreas keluarkan insulin untuk turunkan balik gula. Okay, tu function brain atau control center. Okay, kalau dikesan kita punya condition badan dah out of control, out of range, dia akan arahkan organ-organ yang berkaitan untuk melakukan kerja. So output typically occurs as nerve impulse, hormones or other chemical signals. Okay. Sama juga ni, macam dia kata, okay, macam saya cakap tadi, receptor, okay, dah makan. Okay, bila makan, okay, bila kat brain, kata brain process, okay, dah sampai limit makan, so dia akan hantar signal kepada sistem endokrin supaya hormon kenyang dirangsang, so kita akan mula rasa kenyang. Okay, rasa kenyang, rasa lapar tu dipengaruhi oleh hormon. Okay. Okay, last sekali effector. Selepas dia kesan, dia hantar signal ke brain. Okay, brain akan arahkan dia punya askar-askar ni melakukan kerja. Effector. Okay. Sekejap So body structures that receive output from the control center and produce a response or effect that change the control condition. Okay. Maksud dia, dia akan melakukan kerja lah bergantung kepada arahan daripada brain. So nearly every organ or tissue in the body can behave as an effector. Semua organ daripada dalam badan ni boleh bekerja untuk maintainkan homeostasis as long as dia dapat arahan daripada brain. Okay. Okay, feedback ni pula, feedback ni ada dua. Dia ada negatif dan positif. Ya. Okay, apa tadi? Okay, feedback system. Okay, feedback system dalam badan kita ada dua. Satu negative feedback. Negative feedback. Satu lagi, okay, positive feedback. Okay, negative feedback ni dia boleh diibaratkan sebagai melawan. Melawan atau oppose. Okay. Oppose, melawan. Okay, kalau positif ni dia merangsang. Merangsang atau dia stimulate. Okay. Sekejap merangsang atau stimulate. Okay. Beza antara dua ni senang je. Okay, feedback ni ialah, feedback ni maksud dia sistem timbal balik lah kan, feedback ni. Maksud dia kalau dia kesan apa-apa, macam saya bagi contoh, feedback tu kita ada receptor kesan apa-apa perubahan, dia report kepada brain, dia report kepada control center akan arahkan effector melakukan kerja, okay, melakukan kerja supaya maintain badan kita dan normal. So kebiasaannya kebanyakan badan kita ialah negative feedback. Negatif tu melawan, okay, maksud dia contoh, contoh bila reseptor, okay, kita ada apa?
receptor hantar ke control center, hantar ke apa? Control center suruh siapa? Effector. Yes, effector. Okay, simple je. Kalau negatif, apabila reseptor kesan apa-apa perubahan, dia akan hantar control center suruh effector lakukan kerja melawan perubahan tu. Okay, contohnya macam kita pergi ke tempat, kita masuk ke tempat sejuk. Okay, ataupun aircon sejuk 16 degree Celsius. So, reseptor kesan, okay, ni suhu dah berubah ni, suhu sangat-sangat sejuk. Dia hantar ke brain. Okay, brain suruh effector, muscle, bulu roma melakukan kerja melawan perubahan supaya melawan suhu sejuk tu. So kita akan menggigil, bulu roma akan naik, okay, melawan rasa sejuk tu supaya kita dapat semula suhu yang ideal. Okay, itu melawan. Itu negatif lah. Negatif tu melawan lah. So kalau positive feedback, dia merangsang. Okay, positive feedback tu jarang berlaku. Nanti kita tengok contoh. Okay, positive feedback tu ialah apabila reseptor kesan ada perubahan, dia hantar kat brain. Brain kata okey tak apa, perubahan tu kita rangsang, kita tambah lagi. Kita keluarkan lagi hormon. Kita suruh lagi muscle bekerja supaya perubahan tu makin berubah. Okey? Tu maksud positif. Positif rangsang lah, dia support perubahan tu supaya lagi berlaku perubahan. Okay, nanti kita tengok situasi mana yang positif ni. Okay, kebiasaannya kalau kita demam, kita luka, semua tu ialah negative feedback. Okay, kita tengok dulu negative feedback. The mechanism by which the body maintains conditions within particular limits. The body will do this by opposing a change that deviates from the normal. Okay, contoh. Conditions in the body change from set point. Okay, tiba-tiba badan dapat rasa suhu terlalu sejuk ni, 16 degree Celsius. So the change is detected, perubahan dikesan. So dia hantar ke brain kata perlukan corrective mechanism. Perlukan buat sesuatu ni. Kalau kita biarkan boleh beku kita, darah boleh beku. Jadi brain kata okey, muscle cepat bekerja, muscle pun akan menggigil. Bila muscle menggigil, haba dihasilkan. So haba dihasilkan akan melawan rasa sejuk tersebut. Okay, itu adalah negative feedback. Okay, sama juga kalau tiba-tiba ada luka. Okay, badan kita kesan, katalah ada luka terpotong pisau kan. Okay, badan kita kesan ada luka dah keluar. So ada perubahan berlaku, so dia hantar signal ke brain. Okay, brain arahkan platelet pergi ke kawasan luka tersebut supaya darah takkan terus keluar. Supaya platelet pergi kat situ, platelet akan stopkan darah tu, dia akan membentuk satu lapisan macam cecair putih kat atas luka tu kan, supaya luka tu stop. Supaya tidak berlaku lagi banyak darah yang keluar. Okay, itu negatif feedback. Dia melawan apa-apa perubahan. Kalau positif ni biasa satu je lah contohnya. Okay, tak banyak biasa kita tengok. Positive feedback ialah the effect caused by an action stimulates the action even more. Okay, positive feedback ni ialah apabila badan kita rasa ada perubahan, dia akan tambah lagi. Dia akan stimulate lagi. Dia akan support perubahan tu berlaku. Okay. So a process in which the body sense a change and activates mechanisms that accelerate or increase that change. Okay, contohnya proses melahirkan anak. Okay. Sebab macam ni. Head of fetus push against cervix. Bila kamu nak keluar daripada perut ibu, berapa kilo? 3 kilo, 4 kilo, kan? So head of the baby, okay, dia push cervix. Okay, lepas tu kadang-kadang kamu pernah dengar tak macam kalau nak bersalin, nurse kata okey, bukaan baru 4 cm, bukaan 6 cm, bukaan 10 cm. So the bukaan is the cervix ni, bukaan laluan pada cervix. Okay, kalau 10 cm baru boleh bersalin lah. Maksudnya bukaan ni kan sempit lah, laluan sempit ni. Dia akan terbuka sehingga 10 cm untuk kepala baby tu keluar. Okay. So dia start macam ni. Bila baby tu dah ready nak keluar, kepala dia akan berada betul-betul di cervix. Jadi nerve dekat bahagian cervix ni
okay, dia akan nerve impulse from the cervix transmitted to the brain. Nerve kat sini kesan ada penolakan oleh kepala baby. Jadi dihantar signal ke brain. Jadi brain kata, oh ini tanda baby nak keluar. So brain akan hantar signal ke kelenjar pituitary gland to secrete oxytocin. So oxytocin carried in bloodstream to uterus. Oxytocin stimulates uterine contractions and push fetus towards cervix. Okay, macam ni lah. Okay, dia kesan saraf kat cervix ni kesan ada penolakan. So dia hantar ke brain. Okay, brain kata okay dah tiba masa baby nak lahir. So brain pun akan arahkan kelenjar pituitary kat brain. Okay, keluarkan merangsang hormon oxytocin. Hormon oxytocin dikeluarkan oleh endocrine sistem hormon. So hormon oxytocin ni akan masuk ke dalam blood dan dia akan pergi ke uterus. Okay, uterus tu tempat baby duduk lah kan, rahim. So hormon oxytocin tu akan menyebabkan uterus tu contract. Okay, sebab tu kalau orang kata nak bersalin contraction tu kan, contraction tu ialah apabila, okay, this is uterus, baby berada dalam tu. Contraction ialah apabila otot kat uterus tu mengecut. So bila mengecut, dia akan push baby tu. Okay, so mula setengah jam sekali dia mengecut. Okay, contract lah tu. Okay, makin dah nak bersalin, makin banyak oksitosin dikeluarkan, makin kerap dia mengecut. Okay, sehingga 5 minit sekali sampai last sekali baby nak lahir, sampai 30 saat sekali dia mengecut. Every time dia contract atau mengecut, dia akan push the baby. Okay, push the baby keluar. Tu maksud positive feedback. Bila dia kesan ada perubahan, brain akan rangsang lagi. Dia akan tolong perubahan tu makin berlaku. Okay, kalau ni negative feedback, kamu rasa apa jadi kalau nak beranak tu negative feedback? Apa jadi? Okay, cepat. Ada tak ni? Baby tak nak keluar. Okay, kalau nak beranak tu negative feedback, nanti bila dia kesan ada perubahan kat cervix ni, dia akan hantar signal ke brain. Brain akan tahan lah, brain akan tolak baby tu masuk. Dia akan tahan baby tu jangan keluar sebab dia nak melawan perubahan. Kan? Sampai bila nak keluar baby kan? Sebab tu nak bersalin, nak beranak dia ialah positive feedback. Apa-apa perubahan, dia akan rangsang lagi hormon supaya pengecutan contraction berlaku dan baby ditolak keluar. Okay, sama juga kalau kita nak membuang sebenarnya. Okay, kalau kita nak membuang tu kita punya feces najis kan. Feces tu akan berada di rectum. Feces akan sampai di rectum. Sebab tu kalau feces atau najis tak sampai kat rectum, kita tak akan rasa nak membuang. Duduklah dalam toilet setengah jam tak akan membuang kan. Okay, so feces akan sampai ke rectum. Rectum tu ialah usus yang terakhir sebelum keluarkan najis tu kan. So nerve dekat dinding rectum tu, okay, bila najis dah sampai situ, dia akan menolak rectum tu mengembang lah kan. So nerve kat rectum tu hantar signal ke brain bahawa feces dah sampai ke hujung. Okay, feces dah sampai ke hujung, so brain akan stimulate, tu yang membuatkan kita rasa memulas, rasa nak pergi toilet, kita ada rasa nak membuang. Okay, so kita pergi toilet, kita teran sikit dah keluar. Alright, najis, tu maksud positive feedback. Okay, sama juga dengan nak kencing, urine. Okay, so bila bila urine dah sampai ke pundi kencing, okay, pundi kencing dia mengecut. Tapi bila air dah penuh kat situ, dia akan mengembang. So, sampai satu tahap nerve, saraf dekat keliling pundi kencing tu hantar signal ke brain bahawa dah tiba masa nak membuang. Sebab tu kita pergi toilet, kita boleh membuang. So sphincter, nanti kita belajar chapter urinary nanti. Sphincter yang mengawal pundi kencing tu akan terbuka dan barulah kita boleh buang. Okay. Sebab tu kadang-kadang ada orang tua dia mengalami masalah boleh nak kawal kencing kan. Dia biasa dah makin berusia, sphincter atau cerutan yang mengawal kontrol air supaya keluar atau tidak tu dah loose lah, dah longgar. Sebab tu dia mengalami masalah susah nak tahan kencing. Batuk sikit terkencing. Okay. Alright, tu ialah feedback. So
Oh, nak habis dah. Tapi kita masuk sikit part 2 sebab part 2 banyak nanti untuk esok. So homeostasis imbalance, homeostasis is so important that most disease is regarded as a result of its disturbance. Okay, a condition called homeostasis imbalance. So keseimbangan dikacau itu yang menyebabkan kita sakit. Okay, as we age, our organs and control systems become less efficient, placing us a greater risk for illness. Okay, macam sekarang ni, golongan tua, golongan rentan dia panggil, golongan tua sangat berisiko kan. Kalau kita tengok statistik COVID pun ramai yang meninggal daripada golongan warga tua. Sebab dia punya once homeostasis ni dikacau, dia ambil masa nak pulih normal. Sebab macam kita, penghasilan sel kita masih laju. Jadi kalau kita mengalami gangguan, kerosakan ataupun sel-sel kita rosak, macam kalau COVID dia menyerang lung kan. Sel-sel kita rosak, kita boleh recover lagi sebab penghasilan sel baru masih efisien, masih laju. Tetapi kalau orang tua, adalah sel dia dah kurang efektif kan. Lepas tu bila rosak tu lambat sangat nak recover sel-sel dia. Sebab kita dapat recover, dia dah pergi dulu. Okay. So another source of homeostasis imbalance occurs in certain pathological situations. Okay, when the usual negative feedback mechanisms are overwhelmed and destructive positive feedback mechanisms take over. Okay. So homeostasis imbalance ni pun kadang-kadang bahaya jugalah. Macam contohnya, negative feedback terlalu berlaku. Dia terlebih pula. Patutnya dia sampai ada macam dia just bila body kita dah okey, dah tak payahlah buat lagi. Tapi kadang-kadang dia terlebih. Okay. Ataupun destructive positive feedback. Okay, destructive positive feedback ni contohnya kalau yang ibu yang melahirkan, okay, positive feedback. So once bila baby tu dah keluar, okay, patutnya oksitosin tu stop dan uterus akan mengecut lah. Maksudnya dia dah habis lah feedback, dah habis lah sebab baby dah keluar kan. Tapi kadang-kadang pengecutan uterus tidak berlaku. Okay, maksudnya uterus tu bila baby duduk dalam tu, bila baby dah keluar dia tak mengecik. Dia maintain macam tu dan menyebabkan pendarahan berlaku. Okay, pendarahan berlaku sehingga kadang-kadang ada kes dia terpaksa buang uterus. Okay. Dipanggil destructive positive feedback. Positive feedback dia terlampau banyak sampai merosakkan. Okay. Alright, faham so far? Untuk part 1. Faham tak? Faham. Senang tak penerangan saya? Ke terlalu laju ke? Banyak sangat contoh ke? Faham? Faham. Okey, benda okey. Faham aja. Apa? Human system banyak sebenarnya kalau ikut notes kan. Jadi kalau kat kelas saya suka kalau kat kelas banyak boleh buat aktiviti. Sebab human system ni kalau dengar dia ngantuk sebenarnya. Sebab dia teori semata-mata kan. Kalau kat kelas boleh buat aktiviti. Ni online ni kita cubalah mana yang ada. Saya nak share video. Tak sure lah boleh play ke tak, kejap ya. Sekejap, saya nak try play tapi saya tak dengar pula video ni. Sekejap saya try share. Tengok kalau kamu dengar ke tidak. Okay, boleh dengar tak video ni? Ada sound tak? Tak ada. Okay. Sekejap
Okay, 12.30. Kita sambung dalam 5 slide lagi boleh? Cepat 2. Boleh ke dah lapar? Boleh, Madam. Boleh Esok ke 2.30. So kejap 2.30 sudah tak banyak dah. Okay, so okay, so kita masuk chapter 1 tapi part 2. Okay, so part 2 kita ada 2 subtopik. Basic chemistry, yang kedua overview of cells and tissues. Okay, overview of cells and tissues ni esok kita lukis sama-sama macam mana bentuk sel. Okay, hari ni kita tengok basic chemistry saja. This is the terminology sikit. Basic chemistry. What is chemistry? Okay, chemistry is the science that deals with the composition of matter and the changes that may occur in that composition. Okay, tentang jisim bahan, tentang bahan. Okay, matter is anything that has mass and takes up space. Yang ada jisim dan memenuhi ruang, itulah matter. So chemical elements, okay, chemical elements is the simplest form of matter. It cannot be broken down into a simpler form by ordinary chemical means. Elements ialah benda paling simple sekali. Beberapa elemen tu kira benda yang dah tak boleh nak pecahkan lagi lah, dia benda yang paling simple. Okay, contohnya gold, silver, hydrogen, oxygen. So dalam badan kita ada total of 26 elements present in our body. Okay, contoh oksigen. Tak boleh nak kecilkan lagi, dah memang itulah dia oksigen kan. So itu maksud elemen. Okay, so body composition kita, 96% of our body comprise of oxygen, carbon, hydrogen dan nitrogen. Okay, sel-sel kita terdiri daripada mostly oxygen dan carbon dan hydrogen. Okay, sebab sel-sel kita dalam badan kita banyak air, darah, tu semua H2O, hydrogen dan oksigen. So balance 3.8% ialah daripada kalsium membentuk tulang. Okay, dalam tulang ada kalsium dan karbon. Okay. Phosphorus, potassium, sulfur, sodium atau Na, and ini natrium. So, natrium ni ialah nama chemical dia lah, natrium Na, tapi dia ialah kita sebut sebagai sodium. Okay, nak sebut sodium boleh, natrium pun boleh. Okay, chlorine, Cl, okay, magnesium, Mg, dan iron, ferrum. Okay, iron dia punya chemical properties dia ditulis sebagai ferrum, Fe. Kita sebut iron pun boleh. Okay, 0.2% daripada additional 14 elements iaitu zinc, manganese, fluorine, fluoride, lagilah yang benda-benda kecil yang lain lah. So this is structure of atoms. Okay, dalam badan kita ada atoms. Nampak macam benda ni kimia, tapi sebenarnya ada dalam badan kita. Okay, sel nampak dah cukup kecil, tapi sebenarnya ada lagi unsur yang paling kecil. Okay, so atom is the smallest units of matter. Dalam atom ada 3 types of subatomic particles, iaitu protons, neutrons dan electrons. Proton bercharge positif, elektron bercharge negatif. Okay, the dense central core of an atom is nucleus. Nucleus berada di tengah-tengah. Positively charged protons, P positif atau proton yang positif, and uncharged neutrons, N ni tak ada charge, neutron, terletak within the nucleus. Okay, negatively charged electron move about in a large space surrounding the nucleus. So dalam nucleus ada proton dan neutron. So dekat luar dia ada elektron. Elektron bercharge negatif. Okay. Okay. This is electron shells. Okay, ni just for knowledge lah. Dalam final tak adalah bertanya detail shells ni kan. Okay, specific groups of electrons are most likely to move about within certain regions around the nucleus. Okay, this is first shell. This is nucleus dan
nucleus. Dalam nucleus ada proton dan neutron. Keliling dia ada elektron yang bersepah, elektron bercharge negatif. Okay, dekat lapisan pertama memang dihuni oleh 2 elektron sahaja. Okay, inner shell 2 elektron. Okay, second shell, lapisan kedua ada 8 elektron. Okay, third shell, lapisan ketiga ialah ada 18 elektron. Dan lapisan terakhir, shell yang terakhir ada 32 electrons. Okay, next, atomic number and mass number. Okay, atomic number is the number of protons in the nucleus of an atom. Distinguish the atom of one element from those of another. So this is atomic number. Number of proton. Okay. So mass number is the sum of its protons and neutrons. This is mass number. Okay, this is proton, this is neutron. Proton plus neutrons. Okay, isotope. Isotope if atoms of an element that have different number of neutrons and therefore different mass numbers. Okay, saya lukislah senang. Okay, kita ada contoh tadi, natrium plus. Lepas tu kat sini 11. Apa dia 11 ni? Atomic. Betul? 11, okey betul. Atomic number. Atomic number ialah jumlah proton. Jumlah proton. Okey, lepas tu atas ni dia ada mass number. 23. 23 ialah mass number. Mass number ni ialah gabungan antara proton plus neutron. NO tu sebab dia tak ada charge. Okay, dia tak ada charge, kita panggil neutron tu mass number, sum of protons and neutrons. Okay. Ni ialah charge dia lah. Ni charge. Okay, kenapa charge positif? Kalau charge positif, maksud dia, okay, proton dia ada 11, elektron dia ada 10. Sebab tu dia lebih satu, dia charge positif. Okay. So katalah, apa kita ambil contoh lain lah. Contoh lain, Cl negatif. Okay, chloride negatif. Cl ni maksud dia elektron dia, okay, elektron dia akan lebih. Elektron dia akan lebih satu berbanding proton. Okay. Sebab tu dia punya charge dia negatif. Maknanya dia lebih elektron. Alright. Tu ialah bacaan penomboran lah. Okay. Isotop. Okay. Isotop ialah apabila atomic number dia sama. Atomic number sama tapi mass number dia lain. Kerana isotop ialah jumlah proton dia sama, okay, tapi jumlah neutron dia berlainan. Okay, atomic number ni khas. Maksud dia natrium atau sodium, atomic number dia khas untuk dia je 11. Kalau atomic number 11 confirm itu ialah sodium. Magnesium lain, chloride lain. Okay, kalsium lain. Tu semua atomic number ni ialah nama khas lah, lebih kurang macam plate number lah, number khas untuk unsur tersebut. Macam kereta pun tak boleh number plate yang sama kan. Okay, tu ialah maksud atomic number. Alright. Okay, so saya rasa sampai situ dulu kot. Untuk bond ni nanti esok lah, sebab bila dalam chemical bond ada 3 jenis semua ni, nanti lagi panjang. Okay, boleh? Boleh, madam. Okay. Any questions for today? Okay, kita recap balik apa yang kita belajar hari ni. Okay, apa yang kamu perlu tahu?
definition, apa dia anatomy, apa dia physiology. Biasanya ditanya dua tu lah, anatomy, physiology. Kadang-kadang biology dia tanya juga homeostasis. Okay. Okay, lepas tu kita tengok level of structural organisation ada 6. Ada 6. Sebutkan apa dia 6 tu? Chemical level. Start from chemical level, Cellular, cellular, tissue, tissue, Organ. organ, system dan last sekali organism, organism. Okay, jap sambil-sambil tu on camera jap, saya nak ambil attendance. Okay, kemudian kita ada feedback. Feedback kita ada macam mana mechanism of feedback? Ada apa? Positif dengan negatif feedback. Positif and tu jenis feedback. Positif dan negatif. Mechanism dia apa yang kesan dulu? Receptor. Yes, receptor kesan. Dia akan hantar signal ke control center which is brain. Brain atau control center akan arahkan siapa lakukan kerja? Effector. Yes, good. Effector. Okay. So jenis homeostasis ataupun jenis feedback system ada dua, iaitu negatif. Negatif dia buat apa? Melawan. Dia lawan. Dia kesan ada perubahan, dia akan hantar lagi supaya perubahan tu dilawan. Dia nak maintain normal tadi. Okay. So kalau positive feedback dia buat apa? Merangsang. Dia rangsang. Dia kesan ada perubahan, okay, dia top up lagi. Dia rangsang, dia tambah lagi perubahan tu sampailah proses tu habis. Lepas tu barulah dia akan kembali ke normal. Okay. Itulah dia. Jadi tadi lepas tu kita ada definition of chemical state, apa dia definition atomic number semua. Itu je lah. Right. So for tomorrow kita jumpa 2:30. Boleh? Boleh. Okay. So saya share nota. Nanti saya update sikit tutorial. Sebab tu chapter 1 ni Madam Mariam yang buat nota. Nanti saya tanya dia kalau ada tutorial. Nanti saya share untuk kamu buat memahamkan lagi chapter 1. Okay. So buka on camera jap. Saya nak ambil attendance. Okay. Irfan ada Irfan. Faris. Siapa tak ada hari ni? Tak ada lagi patutnya. Dia Fatihah tak ada. Fatihah tak ada. Nanti dah dia dalam grup mesti. Dalam grup saya beri main tak? Ke dia lupa? Okay. Ain main. Faris. Okay, on camera jap. Nak ambil attendance. Mana ni? Okay, saya capture mana yang ada dulu. Okay, 3, 2, 1, peace. Okay, sekejap hold. Saya nak play sekejap. Takut tak wujud. Okay, ada. Alright, settle for today. Okay, so kita tak ada apa-apa urusan atau saya tak ada apa-apa meeting online ke apa, kita jumpa 2:30 petang esok. Okay, so untuk kelas hari Ahad ni sementara je, mungkin lagi sekali dua je kot saya buat nak coverkan yang missing kelas, yang kita miss kelas. Kalau kita dah on track nanti kita buat macam biasa Isnin Selasa saja. Okay? Okay, terima kasih semua. Dah boleh pergi lunch. Bye. Assalamualaikum. thank you madam.